kalau ini dikatakan campur tangan, ini dikatakan tidak benar, ini dikatakan tidak betul. So, bagaimana pula dengan kes Muhyiddin Yassin? Kenapa tak ada orang persoalkan kes Muhyiddin Yassin? Itu saya pelik tu. Kenapa tak ada orang persoalkan kes Muhyiddin Yassin? Kalau dikatakan kes Zahid itu sebagai campur tangan Perdana Menteri, yang menggugurkan kes itu bukannya Peguam Negara sekarang. Perdana Menteri sebut tadi, Anwar Ibrahim sebut di dalam Parlimen, yang membuat keputusan untuk menggugurkan kes tersebut adalah Idris Harun, iaitu Peguam Negara sebelum ini. Peguam Negara Tan Sri Idris Harun, dan juga merupakan Peguam Negara yang dilantik oleh Paguh, oleh Muhyiddin Yassin. Beliau yang melantik, dan beliau yang mengambil keputusan untuk menggugurkan. Nah, adakah itu ada foul play kat situ? Kalau dia kata tak, mungkin itu atas desakan. Mungkin itu desakan Muhyiddin Yassin. Sebab nak, orang kata apa? Sebab nak menyalahkan Anwar Ibrahim. Mungkin. Sebab itu atas bidang kuasa Peguam Negara. Yang itu kita akan tengok sekejap lagi. Yang itu kita akan tengok sekejap lagi. Baik. Saya nak habiskan dulu ada beberapa perkara ni. Okay, sebelum tu saya baca ni Ahli Parlimen PN keluar Dewan Protes Dakwaan Anwar. Wakil PN keluar beramai-ramai meninggalkan Dewan Sidang Raya petang ini setelah Perdana Menteri mengecam Razi Jidin kerana ketawa ketika penjelasan mengenai kes Zahid Hamidi. Anwar yang juga Ahli Parlimen Tambun ketika itu memberikan penerangan mengenai isu Ahmad Zahid yang dilepas tanpa dibebaskan daripada 47 pertuduhan salah guna kuasa. Kata Anwar, isu mengenai apa yang dibicarakan ini di antara dia dengan Peguam Negara sebelum ini, Idrus Harun, dibangkitkan oleh Hamzah Zainuddin. Menurut Anwar, apabila Jawatan Peguam Negara memutuskan menghenti prosedur mahkamah membabitkan Ahmad Zahid, dia bertanya kepada Idrus. Kata Anwar, Idrus selaku Peguam Negara ketika itu mengakui memberikan arahan berkenaan. Idrus, bukan Idrus Harun. Saya bukan berbincang mengenai keputusannya, iaitu menghentikan prosedur. Saya cuma tanya alasan, minta penjelasan dan can you defend it? Adakah kamu boleh mempertahankan keputusan itu? Kata Anwar. Ketika itu Razi Jidin ketawa apabila mendengar kata-kata Anwar. You boleh gelak Putrajaya kerana you buat perkara itu. Semasa pentadbiran PN, you buat perkara itu. Maksudnya dia ada campur tangan. Itu dakwaan Anwar Ibrahim. Dia iaitu Razi Jidin ada campur tangan, sebab itu dia gelak. Kenyataan itu dibantah oleh Razi yang bingkas berdiri dan mendesak Anwar menarik balik. Razi juga bekas Menteri Kanan Sematan Kerajaan PN mendakwa kenyataan dibuat Anwar itu berniat jahat kerana menuduh dia melakukan salah laku. Okey. Baik. Razi pula bertegas bahawa Anwar menarik balik kenyataannya walaupun speaker meminta Razi duduk. Apabila keadaan masih tidak dikawal, Johari mengarahkan Razi keluar. Ketua Pembangkang Hamzah Zainuddin pula menunjukkan solidariti dan sama-sama meninggalkan Dewan. Setelah Ahli Parlimen Pembangkang keluar dan keadaan kembali kawal, Anwar menyambung penjelasannya dengan merujuk kepada kepada keadaan pentadbiran di bawah PN. Apa yang saya katakan itu benar. Putrajaya Razi tahu apa yang berlaku. Dia adalah sebahagian daripada pentadbiran lama dan AG lama, iaitu Idrus. Sebab itu dia tidak tahan mendengar penjelasan saya. Ini kerana mereka sudah biasa dengan sistem itu dan mereka fikir saya juga melakukan perkara yang sama. Sementara itu, semasa sidang media di lobi, Hamzah menjelaskan semua ahli PN bersepakat meninggalkan Dewan sebagai tanda protes. Ini adalah sesuatu tidak adil kepada Putrajaya. Tambun membuat tuduhan yang dahsyat kepada Putrajaya. Baik. Saya nak jawab benda ini, tuan-tuan. Mereka beria-ia nak keluar daripada Parlimen kerana dia macam ni. Mula-mula, Anwar jelaskan. Dia masa pengguguran kes tersebut, saya dengar live itu, saya dengar usaha ulangan dia. Datuk Seri Anwar Ibrahim tanya kepada Idrus Harun. Idrus Harun yang AG yang dilantik sewaktu Muhyiddin Yassin jadi Perdana Menteri. Sebab sebelum dia pencen, sebelum dia habis kontrak dia, dari pencen lah, dia menggugurkan kes Zahid Hamidi. Dia tanya, can you defend it? Dia kata, can you defend it? Pertama soalan Datuk Seri Anwar, can you delay it? Tak boleh delay ke? Dia kata tak boleh, saya kena lakukan sekarang sebelum dia letak jawatan. Can you defend it? Dia kata boleh. Now, masa dia cakap macam tu, Putrajaya gelakkan dia. Putrajaya gelak. Kah. Dia kata, tak adalah macam tu. Okey, kemudian Anwar kata, iyalah sebab engkau buat macam tu. Kemudian Razi kata, tarik balik. Ini adalah satu tuduhan jahat. Nah, soalan kita, kalau yang itu dikatakan sebagai tuduhan jahat,
terhadap Razi Jidin, kenapa tidak pula kita katakan itu satu tuduhan jahat terhadap Perdana Menteri? Kenapa tidak dikatakan gelak itu, tuduhan itu yang mengatakan seolah-olah Perdana Menteri yang campur tangan satu tuduhan jahat. Tapi bila balik kepada pembangkang, dikatakan itu satu tuduhan jahat. And mereka protes keluar. Itu soalan kita. Anwar kata, saya tahu sebab ini sistem yang kamu buat. Saya tak buat, kamu yang buat. That's why kamu gelak. Sebab kamu tahu, kamu buat. Kamu yang lakukan perkara tersebut. Dia kata ini satu tuduhan jahat. Sebab Anwar berani kata, Datuk Seri Anwar Ibrahim berani kata, kerana itu adalah kaedah pentadbiran PN selama mereka memerintah. Itu kaedah dia. Mereka boleh ugut, mereka boleh tarik, mereka boleh kata kalau kamu tak ikut kami, kalau kamu tak ikut lompat, kami akan dakwa. So, menyentuh tentang itu, berita mengenai Bung Mohtar, pendakwaan fail rayuan terhadap pembebasan Bung Mohtar dan isteri. Pihak pendakwa telah memfailkan rayuan terhadap keputusan Mahkamah Tinggi yang melepas dan membebaskan ahli parlimen kini bertangan Datuk Seri Bung Mohtar dan isterinya Datin Seri Zizi Izzati atas 3 pertuduhan rasuah berjumlah 2.8 juta membabitkan pelaburan 150 juta dalam unit amarah Public Mutual Fund. Peguam Teh Sikun yang mewakili Zizi semasa dihubungi bernama mengisahkan perkara. Ya, kami telah dimaklumkan pihak pendakwa memfailkan notis rayuan. Pada 7 September, Mahkamah Tinggi melepas dan membebaskan Bung dan Zizi setelah membenarkan permohonan. Hakim Datuk Azhar Abdul Hamid yang membuat keputusan berkata adalah sesuai dan tidak wajar melaksanakan kuasa penyemakan di bawah Seksyen 323 Kanun Jenayah dalam kes itu. Pada 2 September lalu, Mahkamah Tinggi Bung Mohtar dan Zizi Izzat membela diri atas ketiga-tiga pertuduhan rasuah. Ini mendorong mereka memfailkan permohonan semakan. Maksudnya ada prima facie lah. Bagaimanapun, Mahkamah Tinggi menolak permohonan mereka tanpa mendengar merit permohonan setelah membenarkan bantahan awal pendakwaan terhadap permohonan berkenaan. Pasangan itu kemudian memfailkan rayuan ke Mahkamah Rayuan dan mereka berjaya dalam rayuan dan Mahkamah menghantar semula permohonan semakan kepada Mahkamah Tinggi untuk merit permohonan didengar. Pada 2019, Bung Mohtar didakwa menerima rasuah 2.2 juta dan 262,000 sebagai dorongan. Beliau didakwa menerima suapan daripada ejen pelaburan melalui Zizi Izzat di Public Bank Cawangan Taman Melawati. Okay. Okay. Ya. So cerita dia macam mana? Kisah dia macam mana? Dia macam ni. Kes ini didakwa atau dibicarakan di Mahkamah Session. Okey, kita kena faham struktur Mahkamah Malaysia dahulu. Dia ada Mahkamah Magistrate yang paling rendah, Session yang kedua, Mahkamah Tinggi yang ketiga, Mahkamah Rayuan yang keempat dan paling tinggi sekali Mahkamah Persekutuan. Okey. So kita tengok dekat mana perbicaraan ini bermula. So kes ini bermula dekat Mahkamah Session. Jadi di dalam perlembagaan kita dijamin 2 kali rayuan. So dia bila Mahkamah Session perbicaraan berlaku, rayuan Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Rayuan. So habis kat Mahkamah Rayuan. Kalau berlaku dekat Mahkamah Tinggi, maka rayuan Mahkamah Session dan Mahkamah Persekutuan. Itulah. So kes ini berlaku dekat Mahkamah Session. Pada waktu itu bila berlaku dekat Mahkamah Session memutuskan bahawa ada prima facie dan hendaklah dipanggil membela diri. So pada masa itu Bung Mohtar dan juga isterinya tidak puas hati, jadi mereka merayu kepada keputusan prima facie itu di dalam Mahkamah Tinggi. Mahkamah Tinggi tak tengok, di atas bantahan awal dia tolak. Kemudian dia merayu ke Mahkamah Rayuan, rayuan dia tak akhir, diterima oleh Mahkamah Rayuan mengatakan ada merit kepada bantahan mereka terhadap prima facie. Maka dihantar balik, kemudian didapati bahawa sememangnya tidak ada prima facie kerana saksi utama itu diragukan. Ada 2 saksi utama yang dikatakan memberi rasuah itu diragukan perbicaraan pertuduhan mereka. Akhirnya bila jatuh, maka disebabkan tidak ada prima facie, maka kes itu dilepas dan dibebaskan. Okey, habis kat situ, akhirnya pendakwa raya membuat rayuan ke atas Mahkamah Tinggi. So ini adalah proses yang kita kena faham berlaku. So proses ini berlaku, ya. Adakah ini dipengaruhi oleh keputusan Perdana Menteri? Tidak. Mahkamah menentukan, dia naik ke atas Mahkamah Tinggi, Mahkamah Tinggi tolak ke Mahkamah Rayuan, Mahkamah Rayuan menentukan balik kepada Mahkamah Session, Mahkamah Session menentukan tidak ada kes di dalam perkara tersebut, tidak ada rayuan, tidak ada prima facie dalam perkara tersebut. Akhirnya kes itu
digugurkan. Bukan Mahkamah Session, tapi Mahkamah Rayuan mengatakan tidak ada prima facie, maka kes itu digugurkan dan dirayu semula oleh pendakwa raya dalam kes ini. So rayuan itu berlaku, proses itu berlaku. Jadi kalau kita nak menuduh benda itu tidak benar, tidak boleh, ini adalah campur tangan sebagainya, dia melalui proses-proses mahkamah.